أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وتجاوز أما تعلم وأنت الأعز الأكرم. ثم أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita pada petang ini sekali lagi dapat bersama dalam ruangan kelas pengajian Miftahul Ilmi, anjuran Lajnah Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Saya mengharapkan saudara-saudari yang mengikuti pengajian kita pada petang ini supaya kita dapat memaksimalkan masa dan peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini untuk menambahkan ilmu kita masing-masing, untuk mempersiapkan diri kita masing-masing sebelum habis waktu belajar kita ni. Okay? So, waktu 4 tahun itu bukannya lama pun, sekejap saja. Habis 4 tahun ini, kamu akan berada di dunia kerjaya. Kebanyakannya begitu. Jarang-jarang yang akan menyambung pengajian tinggi. Adalah 2-3 orang. Selebihnya semua berada di dunia kerjaya. So, apabila masuk ke dunia kerjaya, itu lagilah susah untuk belajar. So, kalau ada yang beranggapan bahawa sekarang ni ikut pengajian yang dalam kelas je lah, ya, situ pun dah banyak, tambah lagi dengan kerja-kerja assignmentnya, kena buat latihannya, tugasan itu, tugasan ini. So, yang pengajian tambahan macam ni, biar-biarlah dulu. Nanti lepas-lepas nu lah. Lepas-lepas nanti bekerja nu boleh nak mengaji. Itu kosong. Itu cakap kosong saja. Ya? Kerana kebiasaannya, apabila kita berada di dunia kerjaya, itu lagi susah untuk kita ruangkan masa belajar. Susah, ya. Okey. Hari ni kita nak sambung bahagian pengajian fiqh. Pada minggu-minggu yang lalu kita telah berbicara tentang wudu. Kita telah masuk sikit bab wudu. Okey. Hari ni kita nak sempurnakan lagi bab wudu ini. Ya, semoga ilmu kita mantap. Ya. Okey. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Faslun fi furudil wudu. Faslun fi furudil wudu. Ini satu fasal pada nak menyatakan tentang fardu-fardu wudu. Katanya untuk syarah kita, faslun fil wudu, itu kita dah baca sebelah atas. Okey, kita baca perenggan yang kedua. Wa mujibuhul hadatsu ma'al qiyami ila salati wa nahwiha. Ya. Penyebab kepada wudu ialah hadas. Ya. Bersama dengan bangkit untuk mengerjakan sembahyang dan seumpamanya, bangkit untuk melakukan tawaf, bangkit untuk memegang Al-Quran. Okay.
So mujibul wudu, ya, penyebab kepada wudu ialah al-hadatsu, khabar al-hadath. Okey. Wakila al-qiyamu faqat. Kata setengah kail, ya, mujibul wudu ialah, ya, bukan hadas, tetapi nak bangkit untuk mengerjakan salah ataupun mengerjakan perkara yang menginginkan kepada wudu, ya, faqat. Waqila al-hadatsu faqat. Kata setengah kail pula, mujibul wudu ialah hadas sahaja. So kesemua pendapat ini ada alasan-alasan masing-masing, ya. Bimakna annahu idza fa'alahu waqa'a wajiban. Dengan makna bahawasanya al-hal wa sya', apabila melakukan oleh seorang akan wudu, maka jatuhlah jadi wajib. Sawa'un adakhala fi salati amla, sama ada dia masuk dalam sembahyang ataupun tidak. Wal qiyamu ila salati syartun fi fawriyatihi. Bangkit untuk mengerjakan sembahyang itu syarat sahaja pada kesegeraan ambil wudu. Bila kita nak sembahyang, kena ada wudu. So bangkit untuk mengambil wudu tu syarat. Bangkit untuk sembahyang adalah syarat untuk kita ambil wudu sahaja, katanya qil ini. Okey. So yang muktamad ialah yang pertama, iaitu mujibuhu al-hadatsu ma'al qiyami ila salati wa nahwiha. Ya, penyebab kepada wudu. Sebab apa kita ambil wudu? Sebab kita berhadas. Sebab apa kita ambil wudu? Ya, sebab kita berhadas dan kita nak mengerjakan sembahyang. Maka kita pun ambil wudu. Wanqita'ul hadasi syartun fi sihatihi. Dan terputusnya hadas adalah syarat pada sahnya, sahnya wudu. Okey. Apabila hadas sudah putus, ya, inqita'ul hadas adalah syarat pada sahnya wudu. Kalau hadas itu belum habis, so wudu kita tak sah. Kita tengah kencing, masih kencing lagi, tak habis lagi kencing kita ambil wudu dah, wudu kita tu tak sah. Okey. Itu cerita dia di situ. Okey. Wanqita'ul hadathi syartun fi sihatil wudu. Habis setakat tu. Kemudian furudul wudu, qala al-muallif rahimahullah. Katanya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair al-Hadrami asy-Syafi'i, tuan kepada kitab kita ni Safinatun Najah, dia kata apa? Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyyatu. Fardu wudu itu ada 6. Yang pertamanya ialah niat. Okey. Untuk syarih kita pun sambung, ya, mengulas apa yang disebut oleh al-musannif. Furudul wudu'i walau kana al-wudu'u manduban ay arkanuhu sittatun. Fardu wudu itu, dan sekalipun adalah wudu itu wudu yang mandub, bukan wudu yang nak buat benda wajib, ya, bukan, salah. Walau kana al-wudu'u manduban, sekalipun adalah wudu itu wudu yang disunatkan, seperti wudu tajdid. Tajdid, kita dah ada wudu tapi kita tajdidkan wudu kita. Sunat hukumnya kita tajdidkan wudu. Ketika kita ambil wudu yang sunat itu, tajdid wudu tu, kita kena selesaikan wudu itu sama dengan kita ambil wudu nak semayang, wudu wajib. Okey, sama. Furudul wudu'i, fardu wudu itu, walau kana al-wudu'u manduban, sekalipun adalah wudu itu wudu mandub. Furud dengan makna ay arkanuhu, arkannya, rukun-rukunnya, sittatu, ada 6. Furud mubtada,
ستة خبر. عبر المصنف بالفرض هنا وفي الصلاة بالأركان لأنه لما امتنع تفريق أفعال الصلاة كانت كحقيقة واحدة مركبة من أجزاء فنسب عد أجزائها أركانا بخلاف الوضوء فإن كل فعل منه كغسل الوجه مستقل بنفسه ويجوز تفريق أفعاله فلا تركيب فيه. Pula dah. Ini satu faedah, ya, faedah yang dihuraikan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Okey, Syekh An-Nawawi kata apa? Musannif mengibaratkan dengan perkataan fardu di sini. Furudul wudu, dia guna perkataan fardu. Dia tak guna perkataan arkan. Wa fi salati bil arkani, tapi dalam bab semayang depan tu, bab semayang barangkali dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Syahid, ya. Dalam bab semayang tu dia guna perkataan al-arkan, mana arkanus salah. Okey. So apa beza fardu dengan rukun? Okey. Li'annahu lamma imtana'a tafriqu af'alis salati, kerana bahawasanya tak kala tertegahlah menceraikan perbuatan salat adalah salat itu seperti satu benda sahaja yang tersusun daripada beberapa juzuk, fanasaba addu ajzaiha arkan, maka menasabahlah oleh membilang juzuk-juzuk kepada sembahyang itu sebagai rukun. Okey. So Syekh An-Nawawi Al-Bantani menghuraikan bahawasanya dalam bab semayang tu musannif guna perkataan arkan kerana tak boleh nak dipisahkan, ya, perbuatan semayang tu, ya, qiyam, rukuk, i'tidal, sujudnya, duduk antara sujud, qiyam balik, semua tu adalah seperti satu hakikat, kahaqikatin wahidatin. Walaupun dia tu terdiri daripada juzuk yang banyak, tapi dia tu sebagai satu rangkuman ibadah yang satu. Maka sesuai kita panggil dia sebagai arkanan. Bikhilafil wudu, menyalahi wudu. Lianna kulla fi'lin minhu ka ghaslil wajhi mustaqil. Kerana setiap perbuatan daripada wudu, minhu mil wudu, ka ghaslil wajhi, seperti contohnya basuh muka, mustaqilun, dia adalah perbuatan yang berasingan binafsihi secara khususnya. Okey. Wa yajuzu tafriqu af'alihi, maka harus kita pisah-pisahkan perbuatan wudu tu. Okey. Basuh muka, basuh tangan. Ada orang saja basuh muka. Ada orang tiba-tiba basuh tangan. Ada orang tiba-tiba ambil air lap-lap di kepala. Ada orang tiba-tiba basuh kaki, kan? Fala tarkiba fi, maka menasabah yang tu dia tak panggil rukun wudu, dia panggil fardu wudu. Begitu cerita dia. Baik, itu faedah yang boleh kita ambil daripada saranan ataupun ulasan Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Al-awwalu, rukun yang pertama, an-niyatu, niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu diriwayatkan oleh ramai orang. Imam Bukhari ada, Imam Muslim ada, Tirmizi ada, Nasa'i ada, Abu Daud ada, Ibnu Majah, habis sunan sitah ada belakang. Kemudian ada lagi dalam sunan-sunan yang lain. Baik. Qala al-Fashni, berkata al-Imam al-Fashni, ay innama tuhsabu at-takalifu asy-syar'iyyatu al-badaniyatu aqwaluha wa af'aluha as-sadiratu minal mu'minina idza kanat biniyyatin. Ya, katanya Syekh Al-Fashni dalam menghuraikan sabda Nabi SAW itu, dia kata apa? Innama, hanya saja, tuhsabu, diambil kira,
At-takalifu syar'iyyatu, taklif syara'. Al-badaniyatu yang nisbah pada perbuatan badan. Sama ada aqwaluha wa af'aluha, perkataanka, perbuatanka, as-sadiratu minal mu'minin, yang lahir daripada seorang mukmin itu, daripada orang yang beriman itu. Idza kanat biniyatin, apabila adalah ia perbuatan itu ya biniyatin, dengan ada niat. Biasanya diambil kira akan taklif syarak badaniyah, sama ada perkataan atau perbuatan yang keluar dari mukminin ya, dikira idza kanat biniyatin, apabila adalah ya takalif syarak saat itu, perbuatan yang keluar itu dengan niat. So dengan ada niat barulah perbuatan ke, perkataan ke yang keluar daripada orang beriman itu baru diambil kira. Kalau tanpa niat, maknanya ia tidak akan diambil kira. Wa innama likulli imri'in jazaa'u ma nawahu. Hanya saja bagi setiap orang itu, likulli imri'in, setiap orang, bagi setiap orang itu jazaa'u ma nawahu, balasan apa yang dia niatkan. Fa in khairan fa khairun, sekiranya adalah niatnya itu comel, maka balasannya pun comel. Wa in syarran fa syarrun, sekiranya niatnya niat tak comel, maka balasan yang dia dapat pun tak comel. Intah. In khairan fa khairun, in kanat an-niyyatu, ataupun in kana ma nawahu khairan fa khairun, fa jazaohu khairun. Itu kalau kita nak takdirkan apa nama in khairan fa khairun. In syarran fa syarrun, in kana ma nawahu syarran fa jazaohu syarrun. Macam tu ya. Artinya khairan, syarran itu jadi apa? Jadi khabar kepada kana, fa khairun pula jadi khabar kepada mubtada yang mahzuf. Fa jazaohu khairun. Fa jazaohu syarrun. Intaha. Wa takunu an-niyyatu 'inda awwali ghasli juz'in min al-wajhi. Dan adalah niat terletaknya di mana? Ketika awal basuhan juzuk daripada muka. Juzuk yang pertama daripada muka. Kita kenakan air pada muka kita, juzuk yang pertama tu kita kena niat situ ambil wuduk ni. Okey. Kalau kita curahkan air di muka kita, okey, yang tempat kita curah tu kita tak niat, tiba-tiba dijanggut ni baru kita niat, maka yang atas ni kena ulang balik. Sebab berlaku tadi tanpa niat lagi. Janggut ni sah dah. Yang janggut ni, yang dagu ni dah sah dah. Okey, tapi yang belum jatuh niat tadi, itu kita kena ulang balik. Alright, itu kaedah dia. Sawa'un kana zalikal awwalu min a'lal wajhi aw wastihi aw asfalihi. Sama ada adalah demikian itu pertama kita kenakan air di muka kita, di pihak atas muka ke, tengah ke, bawah ke, itu tak kira lah. Asalkan ya kita letak air di muka kita, yang mana letak air hak kena niat, yang tu baru kira wuduk. Adapun yang sebelum tu kena ulang. Alright. Wa innama wajaba qarnuha bidzalika liyu'tadda bil maghsuli la liyu'tadda biha. Dan hanya saja wajib menyertakan niat dengan demikian itu dengan basuhan pertama muka, supaya dikirakan liyu'tadda, supaya dikirakan dengan anggota yang dibasuh. La liyu'tadda biha, bukan untuk dikirakan dengannya dengan niat. Ya. So hanya saja wajib menyerta niat. Dengan demikian itu basuhan, supaya yu'tadda bil maksud, supaya dikira, dapat dikira dengan anggota yang dibasuh, bukan dikira dengan niat. Itu apa dia nak cakap. Panjang sangat.
Walau ghusila juz'un minhu, ini penjelasan dia. Kalau dibasuh satu juzuk daripadanya, daripada wajh, qabla niyati, wajaba i'adatuhu ba'daha. Wajib ulang balik selepas daripada itu. Ini yang saya cakap tadilah. Okey. So kita basuh muka daripada pihak atas lagi. Tapi niat tak ada lagi situ. Jatuh air bercucuran, jatuh. Okey. Lepas tu, masa duk basuh hidung, barulah jatuh niat. Ambil wuduk ni. Yang atas ni kena ulang balik. Wa kaifiyatuha kama qalahu al-Hisniyu. Ya, kaifiat basuh muka. Bukan. Kaifiat niat. Wa kaifiyatuha kaifiyatun niat. Kama qalahu al-Hisniyu. Sebagaimana berkata akan ia oleh Imam Al-Hisni, in kana al-mutawaddi'u saliman la illata bihi an yanwiya ahada thalathati umuri. Sekiranya adalah orang yang ambil wuduk tu sejahtera, makna tak sakit, la illata bihi, tidak ada sakit padanya, an yanwiya ahada thalathati umur, bahawasanya dia niat 3 perkara. Dia kena niat 3 perkara. Okey. Masa ambil wuduk tu, jatuh air di kepala, di juzuk mana-mana juzuk di kepala, dia kena niat situ. Right? Masa niat tu apa yang dia perlu niatkan? Dia perlu niatkan 3 perkara. Pertama, an yanwiya raf'al hadasi, bahawasanya meniatlah oleh mutawaddi akan mengangkat hadas. Okey. Dia niat apa? Niat sahaja aku angkat hadas. Awit taharata anil hadasi, ataupun suci daripada hadas. Sahaja aku bersuci daripada hadas. Awit taharata lis salat, sahaja aku bersuci untuk melakukan sembahyang. Itu perkara pertama yang kena ada dalam niat. Kita ambil sembahyang tu, kena ada taharah untuk sembahyang, ataupun taharah, ataupun kita panggil apa? Mengangkat hadas. Yang kedua, angkat. Al-thani an yanwiya istibahata as-salati aw ghairiha mimma la yubahu illa bit-taharati. Yang kedua, bahawasanya meniatlah oleh mutawaddi mengharuskan sembahyang, bahawasanya meniat salah satu daripada 3 perkara ni. So kalau tadi dah niat angkat hadas ataupun taharah daripada hadas, adapun taharah untuk menjaga sembahyang, settle. Mana-mana niat itu. Ya. Sebab dia kata tadi, dia kena niat salah satu 3 perkara ni. So kalau dalam niat kita tu bukan kena niat 3 perkara ni, bukan kena niat salah satu 3 perkara ni. So kalau jatuh mana-mana satu, sahlah niat dia. Sahlah wuduk dia. Okey. Kalau tak kena mana-mana satu ni, tak kena belaka, maka tak sah wuduk dia. Okey. Itu kena faham macam tu. Sebab dia kata tadi, wa kaifiyatuha kama qalahu al-Hisniyu in kana al-mutawaddi'u saliman la illata bihi an yanwiya ahada salasati. Adalah dia niat salah satu 3 perkara. Pertama, dia niat apa? Raf'ul hadasi. Yang kedua, an yanwiya istibahat as-salati aw ghairiha. Bahawasanya meniatlah oleh mutawaddi, dia ambil wuduk tu, dia niat apa? Mengharuskan sembahyang. Sahaja aku berwuduk untuk mengharuskan sembahyang. Dia ingat macam tu. Dia niat macam tu. Ataupun mengharuskan ghairiha, lain pada sembahyang, mimma la yubahu, daripada perkara yang tidak diharuskan, illa bit-taharati, kecuali dengan adanya taharah. Seperti tawaf, seperti pegang Quran, tanggung Quran. Okey. So ketika ambil wuduk tu, dia kena niat istibahat as-salati aw ghairiha mimma la yubahu illa bit-taharati. Okey. Aku berwuduk ni nak mengharuskan sembahyang ataupun nak mengharuskan tawaf yang diharamkan bagi orang yang hadas. Nak mengharuskan sentuh Quran, nak mengharuskan tanggung Quran yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Macam tu. Itu perkara kedua. As-salithu an yanwiya fardal wudu'i atau ada al-wudu'i
awil wudu'ah. Bahwasanya meniat oleh mutawaddi fardu wudu. Sahaja aku apa nama uh, mengambil fardu wudu. Macam itulah ya. Ataupun menunaikan wudu. Sahaja aku menunaikan wudu. Awil wudu'ah. Ini paling ringkas. Sahaja aku berwudu. Itu mudah. Wa in kana nawi sabiyan aw mujaddidan, sekalipun adalah orang yang niat tu budak ataupun mujaddidan. Mujaddidan ni apa? Orang baru. Baru apa dah tu? Amma sahibu darurati kasalisil bauli wa nahwi fala takfihi niyatu raf'il hadasi aw taharati anhu. Adapun orang yang kita panggil sahibud darurah, ya, ada celah-celah kita orang ramai ni, orang-orang yang punyai kemudaratan. Contohnya orang yang punyai kemudaratan dalam hidup dia, ya, bersabit dengan amal-amalan taharah ni. Contohnya silisil bau, orang yang kencingnya selalu keluar. Ada ya ramai-ramai kita ni orang yang dibalakan dengan penyakit ini, penyakit silsil bau. Silsil bau ni dia akan menyebabkan seorang itu duduk dalam keadaan was-was. So bahaya silsil bau. Orang yang kencingnya tak lawas. So dalam keadaan biasa pun dia rasa dia macam dia keluar air kencing. Macam kita ni kering, masa kencing saja. Masa tu keluar air kencing. Kemudian lepas pada tu kita istibrak, habis air kencing. Tak istibrak tak boleh. Apabila dah istibrak apa semua basuh lengkap, komplit molek, maka habis air kencing. Itu kita yang bukan sahibul darurah. Kita yang sahibul aman, kita yang biasa hidup. Adapun sahibul darurah seperti silsil bau, ya, itu orang yang sentiasa keluar air kencing. Okay. So dia kena tangani dengan baik supaya dia jauh daripada was-was syaitan. Antara caranya ialah kena masuk tandas sebelum masuk waktu. Selesaikan. Kemudian keluar tandas, ya, dengan kain apa kita panggil, bukan kain untuk berwudu, bukan kain untuk bersolat. Buat apa-apa seperti biasa. Sebab tu dia kena ambil masa yang lama sebelum bersemayam. Buat apa-apa sehingga dia yakin sudah kering, sudah habis semua. Masuk tandas sekali lagi dia masuk waktu, masuk tandas sekali lagi dia ambil basuh sekaligus, siram, kemudian dia ambil wudu, segera semayam. Okay. Dan disunatkan kalau apabila dia dah ambil wudu, disunatkan dia ambil air, dia renjiskan pada kain. Renjis pada kain sikit. Supaya kalau datang mari kita tengok, air kencing ke apa? So air yang direnjiskan itu menyelamatkan dia. Tak ada ni air renjis tadi ni. So dia boleh semayang dengan tenang. So teknik diajar oleh para ulama supaya menjauhi daripada penyakit was-was. Silsil bau ini bahaya. Orang yang sahibul darurah seperti silsil bau ini kena sentiasa membaca ayat-ayat ta'awudz, ayat-ayat tahassun supaya jauh daripada syaitan. Okey, syaitan mudah je nak masuk kalau orang silsil bau. Wa nahwihi, dan penyakit-penyakit yang lainlah. Wa nahwihi ay wa nahwi silsil bau. Fala takfihi niyatu raf'il hadasi, maka tidak memadai akan sahibul darurah seperti sahibul silsil bau ini, tak memadai akan dia niat mengangkat hadas ataupun niat taharah daripada sahibul darurah semata-mata. Tak boleh. Sebab apa? Sebab nak angkat hadas apa? Hadas dia duk tubik sama.
nak akad taharah apa? Dia duduk dalam kotor. Okey. Sebab itu bagi silsil baul tidak memadai akannya niat mengangkat hadas ataupun bersuci. Okey. Lianna wudu'ahu mubihun la rafi'un. Kerana wuduk yang dia ambil itu adalah pengharus kepada melakukan sembahyang saja, bukan mengangkat hadas. Bukan menjadikan dia taharah, bukan. Dia wuduk yang darurah yang mengharuskan melakukan perbuatan sembahyang dan seterusnya. Wa ammal mujaddidu, ini mujaddidu kita tak tahu apa tadi mujaddid. Fayamtani'u alaihi niyatul raf'i wal istibahati wat taharati. Adapun orang mujaddidu ni, maka tertegah ke atasnya, ke atas mujaddidu, niat mengangkat hadas ataupun mengharuskan sembahyang ataupun niat taharah anil hadasi. Mujaddidu. Tapi saya tak tahu apa kata mujaddidu ni. Kalau siapa tahu boleh share. Wa kadza taharatu lis-salati kama qalahu asy-Syawbari. Demikian juga niat taharah untuk melakukan sembahyang. Maka niat taharah untuk melakukan sembahyang pun tak boleh juga kepada mujaddid. Siapa itu mujaddidu? Okey. Nanti kita cuba terjemah. Mujaddidu tu apa? Dalam bahasa lain, ya. Selain daripada bahasa Arab yang standard, kalau tengok bahasa mujaddidu ni kan, apa ni, pentajdid lah. Dia tak ikut lain dah. Mujaddidu. Okey. Okey, makna lain tak ada ke? Makna saya ni teruk sangat ni. Pengubah suaian. Apa pula mengubah suai ni, tak sedap juga, tak sedap juga dengar kan. Ubah suai apa? Pengubah suaian. Mujaddad. Bacanya salah pula dah. Okey. Yang ni tak boleh nak putuskan. Orang yang memperbaharui, betul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa aku tersesat? Terima kasih Bukhari. Al-mujaddidu dengan makna orang yang mentajdidkan sembahyang, mentajdidkan wuduk. Kadang-kadang mari tertutup juga lubang kepala kita ni. Mujaddidu dengan makna orang yang mentajdidkan wuduk. Betul. Orang yang mentajdidkan wuduk, ya. So kalau kita tengok ibarat yang tadi, yang atas tadi, wa in kana nawi sabiyan aw mujaddidan. Okey. Niat yang ketiga tadi, bahawasanya meniat fardu wuduk ataupun menunaikan wuduk ataupun niat wuduk sahaja, sekalipun adalah nawi itu sabiyan, budak kecil, ataupun orang yang mentajdidkan wuduk. Okey, mujaddidu namanya, mujaddidan. Wa ammal mujaddidu, adapun orang yang mentajdidkan wuduk, fayamtani'u alaihi niyatul raf'i wal istibahati wat taharati. Maka terhalang ke atasnya niat mengangkat hadas ataupun mengharuskan sembahyang ataupun niat taharah anil hadasi. Kerana apa? Kerana wuduk dia dah ada. So memang hadas tak ada dah daripada dia. Dia memang dia boleh sembahyang dah, dia ada wuduk. Dia memang dia tak taharah, tak ada hadas lagi. So ketika itu dia tajdidkan wuduk. Niat tajdid wuduk itu ialah fardu wuduk ataupun ada al-wuduk ataupun al-wuduk sahaja. Okey. Terima kasih Bukhari. Petang-petang ni kepala ni sumbatan. Wala budda an yastahdira dhatal wudu'i al-murakkabati
المركبة ذات الوضوء المركبة من الأركان. Saya pernah tulis juga, di kitab saya ni. Apa tadi? Al-mujaddidu dengan makna apa dia? Tajdid. Man jaddada al-wudu'a. Man jaddada al-wudu'a. Betul. ولا بد أن يستحضر ذات الوضوء المركبة من الأركان ويقصد فعل ذلك المستحضر كما في الصلاة. نعم لو نوى رفع الحدث كفى وإن لم يستحضر ما ذكر لتضمن رفع الحدث لذلك. Okey. Itu tambahan lagi kepada apa yang disebut oleh Tuk Syarih kita tadi. Wala budda, dan tak dapat tidak, makna mesti. An yastahdira, bahawasanya menghadir hatilah oleh mutawaddi zatal wudu'i, yang ada wudu, al-murakkabata minal arkan, menghadirkan, macam mana pula ni? Mesti bahawasanya seorang mutawaddi menghadirkan dalam hati zatal wudu'i al-murakkabata minal arkan, diri wudu yang tersusun daripada rukun-rukunnya. Macam tu lah kot. Ya istihdar, ketika dia niat tu, dia istihdar dalam hati, dia nak ambil wudu yang tu, yang basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Wa yaqsida fi'la dhalikal mustahdari, dan mengqasad oleh mutawaddi melakukan apa yang dihadirkan dalam hati itu, kama fi salati, sebagaimana dalam sembahyang. Maksudnya dalam sembahyang pun sama juga, ketika kita niat sembahyang, kita lintaskan dalam hati, kita istihdarkan dalam hati kelakuan sembahyang semua sekali yang kita nak buat. Masa kita Allah Akbar tu kan, so kita jatuh niat Allah Akbar tu, kita istihdarkan hati sembahyang yang aku nak buat ni, ini dia. Istihdar hati perbuatan sembahyang semua sekali. Ni sebagaimana disebut dalam kitab-kitab yang lebih besar lah. Naam, ya betul. Lau nawa raf'al hadasi, kalau dia niat mengangkat hadas saja, kafab, itu dah okey dah, tak ada masalah. Taklah kena sampai istihdar ni. Wa illam yastahdir ma dzukira, sekalipun dia tidak istihdar apa dalam hati dia, apa yang disebut di atas tadi. Kalau dia tak gambarkan kelakuan wudu semua sekali, tak ada masalah. Sama seperti solat juga, kalau dia tak niatkan semua kelakuan sembahyang ketika niat sembahyang tu pun tak ada masalah, ya. Li tadammuni raf'il hadathi lidzalika. Pasal apa tu? Khas dalam bab ambil sembahyang ni, kerana telah mengandungi mengangkat hadas bagi demikian itu. Apabila kita dah niat kata nak wudu, maka dalam tu sudah ada mengangkat hadas dah. Kerana terkandung dalam tu mengangkat hadas dah. Okey. Li tadammuni raf'il hadathi, kerana terkandung dalam mengangkat hadas tu, bagi demikian itu, demikian apa yang diistihdarkan, ya. Dzalika al-madhkur mimma dzukira, ya, mimma dzukira min dzatil wudu'il murakkabati min al-arkan, ya. Ataupun lidzalika dzalikal madhkur min dzatil wudu'il murakkabati min al-arkan, terusnya, kerana sudah terkandung oleh mengangkat hadas itu. Mudhafun ilaih, mudhafun muidhafah, yang pertama tu idafat masdar kepada fa'il, kerana terkandungnya oleh mengangkat hadas itu, oleh bagi demikian itu. Aku ni dah mengantuk. Okey. Tambihun, ni yang terakhir petang ini, ya.
Ini satu peringatan, penjagaan. An-niyatu bitasydidil ya'i min nawa. An-niyatu, perkataan niat itu dengan mentasydidkan ya dia, an-niyya, niyyatu. Min nawa ay ma'khudun min nawa. Ma'khudhatun min nawa. Dia ambil daripada perkataan nawa, ya. Nawa yanwi. Bermakna qasada. Makna dia secara bahasanya qasada. Wal aslu nawiyatun. Itu asal perkataannya. Qulibatil wawu ya'an wa udghimat fil ya'i. Ditukarkan waw jadi ya, kemudian dimasukkan oleh kerana ya sama ya, diidghamkan ke dalam ya yang kedua. Okey. Waw tu tukar jadi ya, kemudian dimasukkan waw ya yang baru tu kepada ya yang kedua. Jadi nayyatun. Kemudian diidghamkan. Jadi nayyatun. Idgham dia masuk itu nayyat, jadi syiddah. Takhfifuha lughatun kama hakaha al-Azhariyu min wana yani idza abta. Dan baca dengan tidak tasydid, iaitu baca dengan takhfif, perkataan nayatun, an-niyatu. Macam tu kot. An-niyatu. Baca dengan takhfif. Lughatun, ialah satu bahasa, satu lughah, kama hakahul Azhariyu, sebagaimana menghikayatkan lughah itu oleh Syekh Al-Azhari. Itu siapa tak tahulah, ya. Siapa yang dia maksudkan dengan Syekh Al-Azhari itu tak tahu. Min ambil dari ay ma'khudhatun min, diambil daripada perkataan wanayani. Wanayani niyatun. Tanpa syiddah pada huruf ya itu, niyatun. Idza abta'a, dengan maksud apabila lambatlah seorang itu, ya, dalam sesuatu pekerjaan. Abta'a mana batik, lambat. Itu kalau kita baca dengan an-niyatu tanpa tasydid. Kita ni baca macam mana atas tu? An-niyatu. Okey, lain, ya. لأنه يحتاج في تصحيحها إلى نوع إبطاء. إلى نوع إبطاء أي عدم مبادرة. Kerana dia, لأنه, kerananya, al-hal wa sya', yahtaju, perlu kepada, tasihkan dia kepada jenis ibta'. Itu maksud kepada idza abta', ya. So an-niyatu tanpa syiddah, makna dia abta'a, kerana bahawasanya perlulah kepada mentasihkannya kepada jenis ibta'in. Ni aku pun tak tahu apa benda dia kan. Ai adamil mubadarati, tidak bersegera. So ibta' tu makna tidak bersegera, betul lah tu. Okey. Tengok lagi. Takhfifuha lughatun kama hakaha al-Azhariyu min wana yani idza abta'. Li'annahu yahtaju fi tashihiha ila naw'i ibta'in. Kerana bahawasanya perlu kepada mentasihkan perkataan ini, ya, kepada satu jenis ibta'. Barangkali ibta' ni ada banyak jenis. Okey. So dia tasihkan perkataan wana yani niyah itu kepada satu bentuk ibta', iaitu adami mubadaratin, tidak bersegera dalam apa-apa hal. Okey, itu secara bahasalah. Yang kita boleh ambil situ ialah an-niyatu, ya, sebagai rukun ataupun fardu yang pertama dalam wuduk ni, baca dengan tasydid ya, min nawa, dia ambil daripada perkataan nawa bermakna qasada, dan asalnya sebagaimana yang kita sebutkan
sekejap tadi. Okey. Bila situ so ada benda-benda yang berkait dengan bahasa yang itu kita ambil apa yang kita rasa perlu, penting. Kalau ikutkan perlu baca semua ya. Tapi begitulah. Tempat-tempat kita tinggalkan, tempat-tempat kita abaikan. Okey. Tak ada soalan ya? Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan fiqh, kita boleh tangguhkan kelas kita ni dulu. Okey. Penat petang ni. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.